وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمنا ومن لهم حقوق علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan adik-adik tengkuasa Rawdatul Muttaqin, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini dapat kita berkumpul di dalam pondok ini bersama-sama kita, mudah-mudahan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita dalam kehidupan, supaya hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah, supaya tidak lari daripada panduan-panduan yang Allah telah tetapkan bagi kita. Dan syukur kita telah habis sebulan lamanya dilatih oleh Allah, dipimpin oleh Allah, dipandu oleh Allah dengan berbagai-bagai bentuk latihan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa kata Tuhan? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kata kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan kepada mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah hendakkan kita ni jadi orang bertakwa. Allah tak hendakkan kita ni masuk neraka. Allah tak hendak menyiksa kita. Dia nak kita menjadi orang bertakwa. Bila bertakwa barulah ada jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat.
Yaitu di bulan itu diberi kita berbagai bentuk latihan. Macam-macam latihan baginya. Dilatih kita dengan banyak sembahyang, banyak baca Quran, banyak selawat, banyak zikir, banyak sedekah. Dilatih kita supaya bersabar. Semua bentuk-bentuk latihan itu menjurus ke arah ketakwaan. Di hujungnya nanti kita akan menjadi orang-orang yang takwa. Di samping itu Allah bantu lagi. Nah, di penjara hanya setan. Setan tak ada keluar untuk mengganggu kita. Ditutupnya pintu neraka, dibuka ke pintu surga. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Allah datangkan satu malam yang fadilatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah dia Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, kata Allah Al-Quran. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun tanggal Ramadan? 83,333 tak habis. Bermakna paling komandan 83 tahun punya pahala kalau bertemu dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita sekarang ni sudah lepas, sudah menjadi orang yang bertakwa. Karena dilatih dengan berbagai-bagai bentuk latihan. Di antara caranya apa? Kita banyak sembahyang. Orang banyak sembahyang apa Allah lagi? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang dari perbuatan fahsya seperti keji, dan munkar seperti maksiat. Maknanya orang dah sembahyang tak ada lagi ngambil ilmu ekor. Orang dah sembahyang tak ada lagi mencuri lekayan. Orang dah sembahyang tak ada lagi mencuri kelapa sawit. Orang dah sembahyang tak ada lagi nyemur kain ketang geladek. Orang dah sembahyang tak ada lagi tuang kedai runcit. Karena dia sudah terpelihara daripada tercegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Maknanya dia buat yang baik-baik je. Maknanya Tuhan murka tak buat. Itu baru sembahyang. Di bulan Ramadan juga dilatih kita dengan banyak baca Quran. Ada satu upacara di bulan Ramadan, banyak tempat buat. Iaitu apa upacaranya? Tadarus Al-Quran. Tadarus artinya mempelajari Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan banyak kita pelajaran-pelajaran tentang Al-Quran. Belajar membacanya, belajar hukum-hukumnya. Lebih-lebih lagi belajar maknanya. Karena kalau baca Quran, baca juga maknanya. Ini baca Quran saja. Kalau dia baca Quran saja tapi tak baca maknanya, macam dia pandai nyanyi lagu Hindustan lah, mana tak tahu. Nyanyi pandai, tapi mana tak tahu. Orang Melayu dia pandai nyanyi lagu Hindustan, saya pun pandai. Tapi tak tahu apa maknanya. Yang tak kaya apa? Ya ho janggeli kahir. Tahu mana kena? Tahu? Cel-cel meri, sate hai meri, hati mana? Ada dibaca juga maknanya. Kaya macam itulah. Pandai nyanyi tapi tak tahu apa maknanya. Bila kita belajar maknanya baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Nah, kita baca, kita akan jumpa satu ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bila baca tu, tengoklah maknanya, cari-cari mana. Oh, ini apa maknanya? Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu.
dan redolah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Mau kita tahu apa maknanya? Boleh tahu tak? Oh, bahawa Islam itu dah lengkap ya. Islam itu sudah sempurna. Semua ada dalam Islam. Tak ada yang ketinggalan. Ada pendidikan dalam Islam, ada akhlak dalam Islam, ada ekonomi dalam Islam, ada perniagaan dalam Islam, ada hiburan dalam Islam, ada jual beli dalam Islam, apa saja. Islam itu dah lengkap, sempurna, komplit, syumul. Kita buat Islam itu agama yang lengkap. Bila kita dah tahu benda itu lengkap, kita jangan cari yang lain. Dan Allah hanya redha kepada mereka-mereka yang mengamalkan Islam. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan redhalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Jadi kita akan ikut apa saja ikut cara Islam. Kan kita dah baca maknanya, dah tahu maknanya. Kemudian baca lagi kita jumpa satu ayat. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan, barang siapa mencari satu cara hidup lain dari cara hidup Islam, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah tak terima, Allah tolak, Allah reject. Kata ikut Islam Allah reject. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Dan tak ikut Islam rugi masa nak kerja, kalau tak. Jadi dah tahu itu Allah perintahkan, maka apa yang kita buat kita ikut Islam. Whatever you do, we'll do it in according with Islam. Nah, mayang cara Islam, puasa cara Islam, akhlak ikut akhlak Islam, pakaian ikut cara pakaian Islam, perniagaan ikut perniagaan cara Islam, ekonomi ikut ekonomi Islam, perjuangan ikut perjuangan Islam. Kerana Allah hanya terima Islam saja. Jadi tak ada kita melakukan benda-benda yang bertentangan dengan Islam. Itu tanda orang takwa. Apa saja kita bicara Islam, aku tak terima. Sedangkan orang bukan Islam buat juga apa yang kita buat. Kita semayang, orang kafir semayang juga, tapi tak terima Islam. Kita puasa, orang Hindu pun puasa juga, tapi tak terima Islam. Orang Hindu puasa tau. Saya tahu ni, saya kerja lepas kancing tu saya nak ikan. Bawa ikan, bawa Hindu pun saya dapat kata dia acik tu. Pakcik kita ni hari kalau makan ikan lah. Kenapa kita puasa? Puasa kata dia. Habis, kalau makan tak? Makan lah. Habis, dia puasa. Dia tak makan benda-benda berdarah. Ikan tak makan, ayam tak makan, itik tak makan, kambing tak makan. Ada masa dia makan benda-benda yang tak ada darah je. Sayur-sayuran makan, beras nasi makan, kobe makan, toge makan. Kalau orang itu, dia jalan boleh. Nah, tapi tak terima Tuhan puasa macam itu. Yang terima Tuhan hanya puasa cara Islam. Bermula daripada subuh sampai maghrib. Tak makan, tak minum, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baru terima Tuhan. Begitulah sebabnya. Sebulan lama kita dilatih dengan melayang, dilatih dengan zikir. Nah, zikir banyak bulan Ramadan. Bulan lain kita tak banyak zikir tapi tak banyak mana. Tapi Ramadan banyak mana. Nah, lepas tarawih banyak mana zikir kita. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu la yamutu la yafutu abada, subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Itu tauhid aja. Dan sambung ramai Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, 4 kalimah tadi disebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimah ni kata Nabi ringan di dia tapi berat pada timbangan. Ya, 4 perkataan ni. Mula-mula apa? Subhanallah, itu namanya tasbih. Betul? Alhamdulillah, itu namanya tahmid. Itu la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Itu penyerahan kita kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 kalimah ini kata Nabi ringan di dia, senang nyebutnya, tak ada tensan nyebutnya. Tapi bila ditimbang besok berat pahalanya di sisi Allah Taala. Bila orang berat pahalanya dapat kerajaan Allah. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah, kata Allah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Apa saja minta Allah redha. Redha pun dibagi dengan rasa sepenuh, bagi dengan kegembiraan. Itu redha ya. Apa nak Allah redha? Nak syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Nak mahligai syurga Allah redha. Lebih-lebih lagi nak bidadari syurga Allah redha. Nah ya, kalau berat timbangannya. Tapi kalau ringan, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Pahala kurang, ringan pahala dosa banyak, maka dia akan bermakkan dengan hawiyah. Fa ummuhu hawiyah, makna itu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api neraka yang bersengatan nyalanya. Jadi makna nak apa buat dia mak? Dipeluknya, diciumnya, dilambung-lambungnya, ditimang-timangnya. Tapi yang cium dia, yang melambung dia, yang memeluk dia ialah hawiyah. Hawiyah apa? Api neraka yang bersengatan nyalanya. Tahu tak? Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan. Di bulan Ramadan Allah latih kita dengan berbagai-bagai bentuk latihan, semuanya menjurus ke arah ketakwaan. Dan sekarang ni kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Ada yang belum lagi orang takwa. Dah sebulan dia latih, belum takwa juga. Kalau belum juga, there must be something wrong in the way you fasted. Macam mana kamu puasa dulu? Ada yang tak kenal. Malam ada yang tak kenal. Baca Quran ada yang tak kenal. Zikir ada yang tak kenal. Mesti ada silap. Kalau tidak, kita pasti menjadi orang bertakwa. Nah, tambah yang cakap ni, setiap tahun dilatih sebulan, setahun sebulan, setahun sebulan dilatih supaya kita menjadi orang bertakwa. Kalau dah selama ini belum menjadi orang bertakwa, ada yang tak kenal. Kena cek balik. Jadi mudah-mudahan kita sekarang sudah menjadi orang-orang bertakwa. Bila bertakwa barulah dijamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia apa jamin? Bagi orang takwa. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang takwa. Nah, rezeki orang takwa pun dijamin. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar dari sebarang masalah. Allah selesai masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada yang rezeki bagi Tuhan kalau dia bertakwa. Itu di dunia ni. Di akhirat Allah jamin juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di kedudukan yang selamat, darjat yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, di dalam surga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut di surga tu.
Itu untuk orang takwa. Dan kami contoh tuan dan saya sudah menjadi orang takwa. Kekalkan ketakwaan itu sampai kita mati. Karena orang bertakwa itu kalau mati dalam keadaan takwa, dia dijamin masuk surga. Ya? Baik, itu mukadimahnya untuk pagi ini. Jadi untuk pelajaran kita, untuk pagi ini kita baca bab yang ketujuh, betul? Bab yang ketujuh ya. Pada menyatakan adab bersahabat. Bersahabat apa? Dengan dan muasyarah itu bermesra-mesra. Dan muasyarah yakni berkasih-kasihan serta khaliq, berkasih-kasihan dengan pencipta kita, berkasih-kasihan dengan Allah, berkasih-kasihan dengan pembina kita. Itu namanya khaliq. Khaliq itu yang pencipta, pembuat, tukang. Dan bukan khaliq minum itu lain. Ini khaliq. Kha alif lam qaf, khaliq ya. Kita ni makhluk dicipta. Kita ni makhluk yang mencipta itu dipanggil khaliq. Yang dicipta kita ni makhluk. Makhluk tu ni dicipta. Jadi mana hubungan kita dengan Allah, mana hubungan kita dengan pencipta kita, mana adab-adabnya kita dengan kasih, mana yakni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berarti Allah mati. Ta'ala terjemah mati. Cuma Allah Ta'ala. Dan serta makhluk. Allah Ta'ala dengan makhluk itu perhubungan dia dengan makhluk kan? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala. Ini bukan Quran ya, bukan hadis. Ini kata ulama. Apa kata Imam Al-Ghazali? I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa nu'mika wa yaqta'ika bal fi hayatika wa mautika wa rattuka wa sayyiduka wa malaka wa khaliquka wa muhamma zakaratahu bahwa dalisuka idh qala Allah Ta'ala ana jalisu man zakarani, ana jalisu man zakarani. Itu ayat Quran tu. Cakap Melayu apa? Ketahui olehmu bahawasanya taulanmu, kawan kamu, geng kamu, sahabat kamu, bahawa taulanmu dan sahabatmu yang tiada bercerai dengan dikau. Kalau bercerai dengan kita, yang tiada bercerai dengan dikau di dalam hadirnya, sentiasa ada je, tak pernah lari, tak pernah lain daripada kita, ada je dia tu. Dalam hadirnya dan di dalam negerimu, dalam negeri Malaysia, di England, di Argentina, ada je dia. Di dalam negerimu dan di dalam safarmu, masa kita bermusafir, ada je dia. Mana pun ada je, tak ada lekang-lekang. Dalam musafir pergi ke Mekah ada, pergi Madinah ada, pergi ke England ada, pergi ke Amerika ada, sentiasa ada je. Pergi ke Malaysia ada. Dalam safar, yakni di dalam pelayaranmu, kamu naik kapal ada, naik kapal terbang ada, naik motor ada, mentokar ada, dalam pelayaran. Dan di dalam tidurmu, kita tidur, dia tak tidur, dia ada sama dengan kita ya.
dia tidurmu dan di dalam jagamu. Celik dia macam dia ada lagi. Jaga kamu. Dalam jaga pun dia ada. Bagaimana? Bahkan di dalam hidupmu, selagi hidup ada dia. Lagi kita hidup sentiasa bersama dengan dia. Dalam hidupmu dan matimu. Dah mati mana lagi? Dah masuk dalam kubur ada lagi. Bangkit dalam kubur ada lagi. Pada masyarakat ada lagi. Di siratul mustaqim ada lagi. Lebih lagi di syurga atau di neraka masih ada lagi. Tak akan dengan apa ni? Dengan yang ini kan? Nak kata makhluk ke makhluk dengan Tuhan, dengan Allah ada. Ya. Jagamu bahkan di dalam hidupmu dan matimu, yaitu Tuhanmu dan penghulumu. Penghulu itu pemimpin lah ya. Tuhanmu dan penghulumu dan maulamu. Maula itu pemimpin lah yang menjadikan akan dikau. Kita nak Allah jadikan. Semuanya Allah jadikan. Mata kita Allah jadikan, telinga kita Allah jadikan, kaki kita Allah jadikan. Apa saja diri kita tu semua Allah yang menjadikannya. Dan menjadikan akan dikau. Dan manakala engkau sebut akan dia, kamu sebut je nama Allah Tuhan, ya, Rabb, mana siapa yang menjadi kita tu. Dan manakala engkau sebut akan dia, maka iaitu seolah-olah duduk ia dengan apa? Duduk ia dengan dikau. Kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudusi. Firman Allah banyak berada yang saya baca atas saya banyak berada itu hadis Qudusi. Hadis Qudusi itu artinya perkataannya atau susun katanya dari Nabi, tapi mesejnya dari Allah. Itu namanya hadis Qudusi ya. Mesejnya dari Allah. Itu panggil hadis Qudusi. Cuma susun katanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Allah? Akulah seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan daku. Dia sebut nama Allah seolah-olah Allah Ta'ala di depan kita. Allah Ta'ala bersama dengan kita. Sama-sama tu sisi kita sebut. Begitu banyak betul nak sebut nama Allah. Supaya Allah tu tak lekan kepada kita. Kemana-mana pun ada. Tengah mandi ada Allah. Tengah pergi pasar raya ada Allah. Tengah pergi masjid ada Allah. Tengah semayang ada Allah. Ini tengah semayang Allah dah tak ada. Tak ingat. Semayang entah ke mana-mana Tuhan. Itu orang lalai dia semayang ya? Tak ingat. Sedangkan kita semayang tu mesti mengingati Allah. Ini semayang pun lupa dengan Allah. Lebih-lebih lagi di luar semayang lagi lupa. Tengah jalan lupa. Tengah pergi teman bunga lupa. Tengah tidur lagi lupa. Nak tidur lupa. Kita kena selalu ingatkan Allah Ta'ala. Tanda orangnya ingatkan Allah Ta'ala. Tanda orang kasihkan dia. Sebab itu akulah seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan daku ya. Kemudian wa ma huma al inkasara walaika apa tu hadakuma ala taqsirika fi haqqi dinuka
fahuwa sahibuka wa malazimaka iz qala Allah Ta'ala ana indal munkasirati. Lagi walau nuhum min ajli ulubuhum min ajli. Cakap Melayunya, dan manakala pecah hatimu, ketika ingatkan Tuhan aja, pecah. Tadi ingat yang lain. Tadi ingatkan Tuhan, mana pun nampak Tuhan, tengah duduk nampak Tuhan, tengah baring nampak Tuhan, tengah nampak Tuhan, sentiasa berada. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu orang yang kasih Tuhan. Sentiasa saja dia ingatkan Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaringan. Lalu memerhati kejadian langit dan bumi dan berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan langit dan bumi ini bukan dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu orang yang Allah puji. Jadi ingat kamu kalah. Tak ada lepas. Lalu hilang-hilang Allah tu lalu ingatan dia. Kita tengah semayang lupa tuan. Tengah semayang nampak Syarifah Aini. Tengah semayang nampak Siti Nurhaliza. Tengah semayang nampak Ronaldo. Tengah semayang nampak David Beckham. Itu saya lah, bukan tuan-tuan Mumbai. Orang begitu. Apa Allah nak bagi? Allah nak bagi wail. Ada ayat Qurannya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wail bagi mereka yang sembahyang yang lalai mereka itu di dalam sembahyangnya. Dapat wail. Wail itu nama satu lembah dalam neraka Jahannam. Dia bukan nama neraka tau, satu lembah dalam neraka Jahannam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu untuk orang yang lalai dan sembahyang. Lalai dan sembahyang ada 4 jenis lalai. Dengar elok. Orang yang lalai dalam sembahyang ni akan dapat wail. Ini lalai ada 4 jenis lalai. Yang pertama lalai ketika sedang sembahyang. Tengah sembahyang nampak Lee Chong Wei. Tengah sembahyang nampak apa lagi? Tengah sembahyang nampak So Chin On. Saya lama-lama tahulah. Tengah sembahyang nampak Matahari. Itu lalai yang pertama. Lalai yang kedua, lalai daripada mengerjakan sembahyang dalam waktu-waktu yang ditetapkan. Sembahyang subuhnya pukul 9. Dalam waktu ke tu? Sembahyang zuhurnya pukul 5. Dalam waktu ke tu? Sembahyang zuhurnya pukul 5. Sembahyang asarnya pukul 8.30. Maghribnya pukul 9. Sembahyang isya itu subuh esok. Lepas subuh esok. Pukul 10 pagi tu. Itu lalai yang kedua. Mengerjakan sembahyang mengikut waktunya. Lalai yang ketiga itu orang lelaki saja. Orang lelaki saja lalai daripada mengerjakan sembahyang secara berjamaah. Kalau orang yang sembahyang tidak berjamaah, dia seorang-seorang di rumah, dia dikira sesat. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kata Nabi, sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu sebagaimana mereka tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Jadi orang itu sesat. Itu lalai yang ketiga. Lalai yang keempat, lalai daripada mengerjakan tuntutan sembahyang itu sendiri. Karena kita bila sembahyang ada tuntutan,
ada janji dengan Tuhan. Ya, ada janji dengan Tuhan. Tadi semalam subuh tu ada janji lah. Dalam doa kita ada kata tak ada janjinya. Apa janjinya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Semua orang janji betul. Saya janji tuan janji pembang janji kan. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati. Ini banyak salah baca ni. Ini dia tu wa mahyaya wa mamati. Tak betul tu. Ya tu satu panjang tu kan ni. Wa mahyaya wa mamati. Betul. Lillahi rabbil alamin. Kerana Allah ikut jalan dan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Macam ni tu. Tapi lepas ni saya bersalam je, pergi ngambil 5 ekor. Bersalam je, pergi mau kain ke tanda dia. Tadi dah macam ni. Bersalam je, udah ngumpat. Bersalam je, udah nengkin suami. Bersalam je, udah zalim terhadap isteri. Tapi dia janji 5 kali dia janji, 5 kali dia dia mungkin janji. Itu lalai. Orang lalai dia akan pergi ke satu tempat namanya wail. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Tapi kita jangan lalai. Kalau dalam sembahyang tak ingat Allah luar sembahyang lagi jangan. Dan manakala pecah hatimu kerana dendam tu rindu, bukan dendam nak membinasakan dia, bukan dendam itu. Nanti kamu itu dendam lain. Ini rindu. Pecah hatimu kerana dendam dan duka cita atas taksirmu. Taksir tu yang kelalaian kamu, kecuaian kamu, itu taksir ya. Selamat mayat itu taksir. Tak berjemaah itu taksir itu. Yang taksirmu pada hak agamamu, maka ia adalah taulanmu. Tahu, sedar bahawa ada taulanmu bersama dengan kamu. Allah ada kemana pun. Dia mesti tak pernah lekang dengan kita. Maka ia adalah taulanmu dan yang melazimkan dia akan dikau. Dia sentiasa berada bersama dengan kamu. Kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi juga, akulah orang yang pecah hati. Akulah orang yang pecah hati mereka itu dari kerana aku. Itu hadis kursi ya. Jangan kata ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Itu hadis kursi lagi. Ya, ana indal munkasirati qulubuhum min ajali. Kamu Melayunya tu ya. Akulah pada orang yang pecah hati. Artinya aku rindu penuh dengan kamu. Pecah hati dengan Allah. Aku adalah pada orang yang pecah hati mereka itu kerana aku. Jadi aku dindakkan aku je. Apa saja pun mesti bersama dengan aku. Pecah hati namanya. Itu orang yang kasih penuh ke Tuhan. Sentiasa ingatnya. Kemana pun dia tak lupakan Allah Ta'ala. Ya, ini kerana duka cita atas taksirnya. Taksir itu kecuaiannya, kelalaiannya. Dia duka cita. Lambat bayang duka cita. Tak nak menutup aurat duka cita. Tak nak baca Quran duka cita. Itu taksir kan. Atas taksirnya pada hak agamanya. Benda betul buat tak buatnya, taksir lah tu. Jadi pada kurang berbuat ibadat. Kurang beribadat. Yang sebenarnya tak pernah buat. Jadi kurang mana? Dan taat kepada Allah. Tak ada taat. Ini tak ada kurang beribadat, kurang taat kepada Allah Ta'ala. Atau duka cita ia sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat. Dia buat maksiat. Mencuri.
tipe dia nyok balik lah, padahal mungkin juri wayar elektrik, juri, udah short, kena kejutan elektrik, itu kalau maksiat itu tim musibah yang berlaku padanya, malapetaka. Kerana duka citra atas taksirnya pada hak agamanya, yakni pada kurang berbuat ibadat, dan kurang taat kepada Allah, Allah Ta'ala, atau duka citra dia sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Orang buat maksiat celaka selalu, isap ladah celaka semua, lagi apa? Isap rokok celaka, semua boleh mendatangkan musibah tu. Dan duka citra lah betulnya. Maka jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benarnya, betul-betul kenal ke Tuhan, sedar Allah tu maha melihat, sedar Allah tu maha mendengar, sedar Allah tu maha mengetahui, berani kena buat maksiat. Kalau dia faham betul, sedar betul, Allah tu nampak aja, berani kena nyemua kain ke tangan dia, berani kena minum arak, berani kena ambil ekor, berani kena berjudi, berani kena menari, kerana Allah nampak aja. Yang berani tu apa? Kerana dia tak sedar, tak perasan, tahu-tahu tapi tak perasan. Itu yang bila bunyi dia menari, deng, nari saja. That's the way I like it. Dia pun tak tahu benda itu salah, tapi buat juga. Itu namanya taksir. Tapi kalau dia sedar, kenal dia Allah tu nampak aja, tak mana nak melakukan perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Masa yang ngajuk ke jamiah, boleh saya ngajuk mengumpat juga. Kalau nak ngajuk mengumpat boleh, tapi Allah dengar ya. Sedar dan sedar Allah tu dengar. Jadi mesti ngajuk yang betul, mesti ngajuk yang bermanfaat saja, jangan ngajuk fakta-fakta yang salah dan sebagainya. Itu orang yang betul-betul kenal Allah. Ini ingat sifat Allah tu, maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui. Tiga ni, kalau ada sifat ini kita pegang betul cukup lah, terkawal hidup kita. Apa saja kita buat Allah nampak. Tak berani nak melakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Apa saja kita cakap Allah dengar. Kalau kita sedar Allah tu dengar dia, berani kan nak berdusta, berani kan nak salah janji, berani kan nak mengumpat, berani kan nak mencarut. Tak mana kan dia sedar Allah tu dengarnya, dan dia tahu Allah tu maha mengetahui. Dia sedar Allah tu mengetahui je. Terus akan nak buat jahat, niat nak buat jahat kita berani. Kerana dalam hati Allah tahu tak? Allah dengar dah apa perkataan dalam hati kita. Dengar. Allah tahu apa yang berlaku dalam hati kita. Jadi terkawal lah kita. Kalau kita sudah itu orang yang terkenal dengan Allah. Ini tak ngaji dia pandai, tapi tak perasan. Ngaji hebat, wujud, qidah, baqa, muqallafatul hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. Sedar semua tu, tapi buat dia maksiat. Itu bukan makrifah, itu bukan kenal namanya. Jadi kena betul-betul ya. Baru dia terkawal, dia kenal betul sifat-sifat Allah tu. Maka dia adalah taulan dan melazimkan dia akan dikau kerana firman Allah Ta'ala tadi ya, dalam hadis kursi apa dia? Akulah pada orang yang pecah hati mereka itu dari kerana aku. Apa dia buat kerana Allah. Saya ngajar kerana Allah, dengan kerana lain.
Dengan pengajar jeling, mana Cikgu Azman ni dah dekat mana Cikgu Azman. Ngapa nak ke Cikgu Azman? Ngapa nak ke Cikgu Azman? Nak ke Endro? Ada Endro je. Biar semata-mata kerana Allah. Allah nak kata dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan kamu tidak diperintahkan untuk menyembah Allah melainkan dengan penuh keikhlasan dan kerana agama. Jadi buat semua-semua kerana Allah. Contoh mengaji pun kerana Allah juga. Jangan mengaji kerana nak tunjukkan gelang baru. Jangan mengaji kerana nak apa? Kerana kalau kau tak letak apa kata lemah. Bukan kata lemah, letak. Kerana hukum wajib. Menuntut ilmu tu hukumnya wajib. Bukan kerana ngaji tu nak mencari kesalahan orang yang ngajar tu. Kalau nak cari kesalahan berlambat-lambat lah, tak habis-habis hadir dah. Jadi mengaji itu kerana Allah. Dapat fadilat. Kerana orang yang mengaji tu fadilatnya apa? Seolah-olah dia dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah, dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Jadi kedap ni contohnya sedang berjuang, ada seruan itu. Jadi dia buat semata-mata kerana Allah, tidak kerana lain. Saya ngajar pun dia betul-betul dengan nak mencari apa? Mencari pujian. Gunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Supaya orang tenangnya dengarnya. Gunakan perkataan fenomena, manifestasi, paradigma. Saya betul tahu bermakna. Jadi jangan apa itu. Dia ngajar semata-mata kerana Allah. Supaya dapat keredaan Allah. Itu bagus dapat pahala ke tak dapat pahala kan? Ada riak, ada monjok, ada tak kebor, tak apa-apa, tak dapat apa-apa tu. Kemudian yakni kerana duka citra atas tak segernya pada hak agamanya, dia lalai daripada menjalankan agama dia, yakni pada kurang berbuat ibadat dan taat kepada Allah Ta'ala, atau duka citra ia sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat. Tengah buat maksiat dapat celaka, tergelecek kaki tu, tengah lari-lari tergelecek kaki tu, lalu tak boleh bangkit. Itu celaka tu. Buat maksiat akan Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau ketahui, kamu sedar, ketahui tak cukup, ketahui dengan sedar bahawa engkau, jika engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar makrifat, kenal itu dengan Tuhan, tahu bahawa Allah itu melihat aja, besar pun nampak, kecil pun nampak, dekat pun nampak, jauh pun nampak aja dia. Itu nama makrifat. Nescaya engkau jadikan akan dia taulan. Dia sedar Allah itu nampak aja, tak berani untuk melakukan benda yang dimurkai olehnya. Jadi kita itu sebagai taulan. Dia jadikan Tuhan sebagai kawan, sebagai sahabat. Taulan sebenar-benarnya, dan engkau tinggalkan akan manusia. Jangan jinak-jinak benar dengan manusia. Tinggalkan akan manusia itu pada satu pihak. Dia ingatkan Tuhan dia. Manusia lantak lah, nak marah-marah, nak kata-kata, tak apa. Pada satu pihak, maka jikalau tiada kuasa engkau, kalau tak boleh, atau yang demikian itu pada sekalian waktumu, patutnya setiap masa, setiap minit, setiap detik, setiap saat, sentiasa ingat Allah tu ada je, tak pernah lupa. Tapi bukan senang ni, ngajar ni senang, nak mengamalkan payah. Sentiasa sedar Allah tu ada di sisi dia. Boleh tak? Kalau boleh, alhamdulillah. Sentiasa sedar Allah tu ada je, di mana pun ada je, di rumah ada, di kedai ada, di market ada, di pasar raya ada, di sekolah ada, di masjid ada je Tuhan, sedar je dia.
Kalau sedar baca itulah orang yang paling rapat dengan Allah Taala. Hampir dengan Allah Taala. Dia bertawaran dengan Tuhan tu kan. Dan kau tinggalkan akal manusia, bukan kerana manusia. Tinggalkan akal manusia itu pada suatu pihak. Maka jikalau tiada kuasa engkau atas yang demikian itu pada sekalian waktumu, betul tak waktu tak boleh. Ada masa ingat, ada masa lupa, ada masa zikir, ada masa tak zikir, ada masa semayang, ada masa tak semayang. Bukan tak waktu ya. Maka lazimkan olehmu bahawa engkau jadikan pada malammu. Malam tu nak tidur tu, baca ayat-ayat Quran. Pada malammu dan siangmu daripada waktu yang kau jadikan di dalamnya munajat. Munajat itu bermesra-mesra dengan Allah, sebut nama Allah, zikir, banyak sebut nama Allah, itu munajat namanya. Merayu-rayu kepada Allah. Lazimkan olehmu bahawa engkau jadikan pada malammu dan siangmu daripada waktu yang engkau dalam itu munajat dengan Tuhanmu dan Sayyidmu, Sayyid itu penghulu kamu, Sayyidmu. Yang engkau ingat akan Allah Ta'ala itu, ingatkan bahawa Allah itu Tuhan, ingatkan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhanmu, dan engkau fikirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap waktu, siang dan malam. Ingat dalam itu, malam ingat, siang pun malam, siang mengingat. Sentiasa ingatnya bahawa Allah yang jadikan kamu, Allah nampak kamu, Allah dengar kamu, Allah tahu apa yang kamu buat. Itu siang dan malam itu sentiasa sedar, seolah-olah ia hadir padamu. Sentiasa sedar bahawa Allah tu ada, bukan nampak sedar. Tapi di sisi kita tu ada ya Tuhan. Dan seolah-olah ialah taulanmu yang memeliharakan akan kau. Allah yang melihara kita dari sebarang kecemasan, dari sebarang kemalangan dan sebagainya. Memelihara kau pada segala perbuatan ya. Allah memelihara akan kau pada segala kelakuannya dan segala perbuatannya. Semua Allah nampak belakang tu. Allah pimpin. Padahal dia melihat, Allah tu nampak ada akan segala pandanganmu. Kamu nampak, Allah pun nampak akan segala perbuatanmu. Pada tiap-tiap waktu, siang dan malam, nampak ada dia. Dan engkau fikirkan di dalam hatimu, dan engkau apa tu? Engkau sunyikan, betul? Dan engkau betul sunyikan ya? Engkau sunyikan akan hatimu. Jangan ingat yang lain, ingatkan Tuhan saja. Akan hatimu itu daripada ingat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jangan ingatkan mengingat harta, mengingat gaji, mengingatkan bonus dan sebagainya. Ingat Allah saja. Kalau ingat itu tak apa, kalau ingat itu pemberian dari Allah Ta'ala. Bukan salah ingat bonus itu, bukan salah ingat harta itu, bukan salah ingat rezeki itu. Memang, tapi ingat itu datang dari Allah Ta'ala. Baru betul ya. Bukan kerana dia, tapi Allah yang bagi rezeki itu. Itu nama. Ingat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, tak ada ya. Dan daripada memikirkan akan yang lain daripadanya, dan daripada memikirkan pada segala pekerjaanmu, dan pada segala ibadatmu. Apa saja kita buat, jadikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah jadikan kita ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku. Jadi apa saja kita buat mesti jadikan ibadah. Makan jadi ibadah, pakaian jadi ibadah, ke kedai jadi ibadah, ke masjid tentu jadi ibadah.
Nah, bersama-sama dari ibadah, membaca dari ibadah. Apa saja kita jadikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dapat pahala tau. Kalau kita jadikan diri kita sebagai untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, tak ada kita lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi jadikan Allah sebagai tempat untuk beribadah. Seolah-olah ia melihat akan engkau supaya engkau jadi takut akan dia. Tengok ya. Maka hendaklah engkau jadikan Allah Ta'ala seolah-olah ia melihat akan engkau supaya engkau jadi takut akan dia. Dan ta'zim itu membesarkan Allah itu namanya ta'zim. Dan ta'zim akan dia. Nah, jadi yang bersuah Allah dia, bukan kita. Bila sebab Allahu Akbar, kita bersuah Allah. Nah, Allahu Akbar, aku lihat anda, aku yang tak ada, oleh hal anda. Itu imam tak ada. Jangan ya. Kita hanya ingat Allah saja, membesarkan Allah, memuji Allah, memuliakan Allah. Dan hendaklah engkau jadikan Allah Ta'ala seolah-olah ia melihat akan engkau supaya engkau akan jadi takut akan dia. Dan ta'zim, seperti membesarkan dia. Nah, inilah dinamai martabat ihsan. Martabat ihsan. Apa itu ihsan? Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Tuhan. Itu namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Tuhan seolah-olah kamu melihat dia. Nah, fa illam takun tarah wa innahu yarah. Kalau sekiranya kamu tak boleh nak melihat, ya, nak melihat Tuhan di depan mata, tak boleh, tak maunya. Tapi kamu kena sedar bahawa Allah tu melihat kamu. Kalau kita tengah sembahyang, Allah sedar, kita sedar Allah tu tengok kita je. Berani kita nak bergaru-garu tengah sembahyang? Tuan-tuan, berani kita nak nganggur-nganggur kepala tengah sembahyang? Berani kita nak ngeling-ngeling kepala tengah sembahyang? Berani kita nak cicak sana tu, double kiri kanan nak cicak. Berani kan? Dia sedar Allah tu nampak aja. Itu namanya ihsan. Dia sedar Allah tu dengar aja. Berani kita nak cabut. Berani kita berdusta. Berani kita ngumpat. Berani kita mencabut dan sebagainya. Itu dia betul-betul ingat Allah Ta'ala. Itu namanya ihsan. Ingat ihsan tu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dia. Fa illam takun tarah, kalau kamu tak boleh tengok dia, memang bukan senang pun. Teorinya bolehlah dalam kiamat kepada. Fa innahu yarah, sesungguhnya dia nampak kamu. Itu namanya ihsan. Ini antara pertanyaan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mula-mula ditanya khabar kepada aku tentang iman. Nabi menjawab, iman itu ialah kamu percayakan Allah, percayakan Rasul, percayakan malaikat, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, percayakan qadar Allah. Itu iman. Kemudian tanya, akhbirni ala Islam, cerita pada tentang Islam. Nabi menjawab, Islam itu 5 perkara. Mula-mula kamu mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua kamu sembahyang 5 waktu. Yang ketiga kamu puasa Ramadan. Yang keempat kamu mulakan zakat dan sebagainya. Itu rukun kemudian. Kemudian yang ketiga tanya, beri aku tahu tentang ihsan. Akhbirni ala ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Tuhan seolah-olah kamu melihat dia. Fa illam takun tarah, sekiranya kamu tak boleh buat demikian, fa innahu yarah. Ketahuilah bahawa dia melihat kamu. Itu namanya ihsan. Lepas dia tanya itu, baru ditanya di Jibril, bila berlaku hari kiamat? Bila berlaku hari kiamat? Jawab Nabi, orang yang bertanya dan orang yang ditanya, dua-dua tak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Allah yang tahu. 10 perkara, tengok tuan-tuan dan puan. Hanya Allah yang tahu, dalam siapa tak tahu. 10 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar. Kita tahu bila berlaku.
Yang kita tahu Lailatul Qadar itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Betul tak? Ada yang kata hujung bulan Ramadan, ada yang kata malam-malam ganjil, ada yang kata malam 27. Itu yang tepat kita tak tahu. Yang tahu apa? Hanya Allah. Yang kedua, Allah yang tahu, kalian sama tahu ya. Yang kedua, redha Allah Taala terhadap mereka-mereka yang taat. Kita tak tahu. Allah redha kita, tuan-tuan ngaji kita ni, bukan ngaji kita ni. Allah redha kita tak tahu. Nah, kalau ada tanda senang, kamu mengaji, balik sudah ada. Malaikat ngantor 50 hari seorang. Itu tahu. Ini dapat duit mana? Dapat kan? Hanya dapat duit saja kan? Tuan-tuan dapat? Apa dapat? Keredaan kita, tak tahu. Yang kedua, yang ketiga, kemurkaan Allah terhadap mereka yang durhaka. Nah, ada orang tak semayang tapi kaya raya, tuan-tuan. Ada orang yang tak semayang tapi sihat walafiat. Ada orang yang tak berjuang tapi dalam keadaan kegembiraan. Itu tak ada apa. Nah, tak nampak kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang durhaka. Kalau sekali tak semayang cabik telinga sebelah, tahu lagi dah. Tak semayang lagi kompung hidung kamu, tahu lagi dah. Meningkat dah. Yang ketiga. Yang keempat, semayang 5 waktu tu. Yang mana satu jadi pilihan Allah, kita tak tahu. Nah, Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke, Subuh, kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah dah. Allah kata kepada kita apa? Hafizu ala salatil wusta. Peliharalah kamu semayang 5 waktu itu dan semayang yang pertengahan. Yang pertengahan itu kita tahu yang mana. Kerana semua 5 waktu itu boleh jadi pertengahan. Subuh tadi pertengahan antara Zuhur kalang dan juga Isyak malam tadi. Zuhur kalang pertengahan antara Subuh dan Asar. Asar kalang pertengahan antara Zuhur dan Maghrib. Maghrib pertengahan antara Asar dan Isyak. Isyak pertengahan antara Maghrib dan Subuh besok. Kita tak tahu. Itu rahsia Allah. Allah yang tahu. Itu semayang. Yang kelima, nama-nama Allah. Yang mana satu dari pilihan Allah. Nama Allah semua ada 3,000, tuan-tuan. Nama Allah ada berapa? 3,000. Ini dalam kitab nama Jauharul Ma'ruf. 1,000 hanya malaikat dia tahu. 1,000 lagi hanya nabi-nabi dia tahu. Dah 2,000. 300 ada namanya dalam Taurat. 300 lagi ada namanya dalam Injil. 300 lagi ada namanya dalam Zabur. Dah 900. Tadi 2,900. Berapa dah? 2,900 kena berapa? 300. Semuanya 3,000 ya Pak? 300. Dari 199 nama ada terdapat dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran 99 yang kita selalu nyanyi itu. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi. Itu 99. Tinggal apa lagi? Tinggal apa? 1. Yang ini dah rahsia Allah. Kita tahu. Semua ada 3,000. Yang kita tahu 2,999 nama. 1 itu Allah yang tahu. Ya, itu nama Allah. Yang keenam, yang keenam ya. Yang keenam, takdir. Apa yang berlaku pada kita tak tahu. Allah yang tahu. Yang ketujuh, jodoh. Jodoh siapa punya? Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Ada orang sampai mati tak ada jodoh ada tak? Sampai mati tak ada jodoh. Orang perempuan tak boleh, tak ada orang minah. Orang lelaki ada betul. Orang lelaki. Betul ada semua ada dulu tak ada tikai. Kerana jodoh tu saya menentukan apa? Allah Ta'ala. Bukan kita. Ada orang, ada jodoh kan? Cerai kahwin. Itu kerana jodoh tu Allah yang menentukan. Orang cakap ni, tak ada jodoh. Bukan tak ada, tapi siapa tak siap. Ada kita Allah Alam. Itu yang berapa? 7 ya.
Tidak milang di mana? Kita nak pergi yang ke-8, betul? Yang ke-8 wali. Wali itu dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Hanya kita yang mengatakan dia itu wali. Berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya, kita mengatakan dia itu wali. Syekh Abdul Qadir Jailani, dia tak tahu bahawa dia itu wali. Nah, begitu Ibrahim Adham, dia tak tahu dia itu wali. Kita yang mengatakan dia itu wali. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tarikh kematian kita. Kamu tahu tarikh kematian yang kena? Nah, apa tak tahu? Kan itu rahsia Allah. Yang ke-10, tarikh berlakunya hari kiamat. Ingat 10 perkara itu. Nah, yang pertama Lailatul Qadar. Ulang saya. Yang kedua, keredaan Allah terhadap mereka-mereka yang taat. Yang ketiga, kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang durhaka. Yang keempat, semayang, mana satu jadi pilihan Allah. Yang kelima, nama-nama Allah yang mana satu jadi pilihannya. Yang keenam, takdir. Yang ketujuh, jodoh. Yang ke-8, wali. Yang ke-9, tarikh kematian kita. Dan yang ke-10, tarikh berlakunya hari kiamat. Itu 10 perkara yang menjadi rahsia Allah Ta'ala, ya. Baik, cukup setelah itu. Nanti kita akan baca lagi insyaAllah akan datang, ya. Itu dia. Akhirnya kita baca pagi ini. Mal ihsan, apa itu ihsan? Qala an ta'budu rabbaka ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Itu yang itu. Nanti kita akan baca apa makna yang akan datang, ya. Bulan depan lah. Untuk pagi ini cukup sekali itu. Dah lebih 10 setengah lah. Usaha pilih nunggu luar. Mana dia? Ada tak? Ada. Jadi nyawa dalam luar, ya. Baik, sekian dulu aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.